Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengurniakan kepada kita nikmat Islam dan iman, nikmat kesihatan dan masa lapang, dan juga segala nikmat yang Allah berikan yang kalau kita hitung tidak akan terhitung. Betapa banyaknya nikmat Allah yang ada bersama dengan kita pada saat ini. Segala puji hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga. Kita sampai kepada muka surat 211 mengenai tips menghadapi cacian dan celaan manusia. Ini di bawah bab yang ke-9, iaitu Allah menyukai kata-kata yang baik. Di bab yang ke-9 tentang Allah menyukai kata-kata yang baik, dan kita sampai kepada subtopik tips menghadapi cacian dan celaan manusia. Baik, mungkin kita boleh tengok sikit apa yang kita telah bincangkan dalam bab ni sebelum ni, dan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Saya dah bagi salam belum tadi? Dah. Tak dengar jawapan. Baik, kita tengok dalam hadis ni kan, bahawa satu ketika Sayyidatina Aisyah pernah bersama dengan Nabi SAW, berada bersama dengan Nabi SAW, dan ketika itu ada kaum Yahudi kan, yang memberikan bukan bagi salam kan, tapi dia memberikan satu ucapan, Assalamualaikum, celaka ke atas kamu. Dan ketika itu Nabi SAW hanya jawab dengan kalimah Wa'alaikum, yang maksudnya ke atas kamu juga. Jadi maknanya patah balik doa tu. Tetapi kemudian apa yang Sayyidatina Aisyah katakan, Sayyidatina Aisyah pada waktu itu merasa tak sepatutnya sekadar itu jawapan. Bagi Sayyidatina Aisyah ada lagi kalimah yang lebih panjang sepatutnya dibalas. Sebab orang Yahudi ni dalam satu sudut, bahawa ibunda kita Aisyah itu mengetahui bahawa Yahudi ni mempermainkan. Bila mempermainkan, maknanya kita tak boleh diam. Kalau orang mempermainkan, memperolokkan, istilahnya membuli, kita kena ada ketegasan. Maka Sayyidatina Aisyah dia suruh balas Wa'alaikumussalam wadzam, ditambah tadi Assalamualaikum, sam saja. Sekarang Sayyidatina Aisyah bagi cadangan untuk tambah Wa'alaikumussalam wadzam, ditambah celaka atas kamu dan juga kesakitan atas kamu kan. Dan kemudian Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah bahawa cukuplah, jangan kamu berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak baik sebagaimana mereka. Baik. Di situ kita dah bincang tentang apa dia yang dikatakan sebagai kata-kata yang baik. Sebab yang disebut, yang difokuskan dalam bab perbincangan hadis ni ialah mengenai dengan kata-kata. Jadi kita nak menjaga kalimah dan kata-kata kita supaya sentiasa baik, maka kita kena tahu yang dikatakan baik itu apa. Dan istilah baik ini tidak boleh dikarang dan direka. Kita kalau nak jadi baik, jangan main agak-agak gitu. Yang kita kadang agak-agak, kalau nak jadi baik maknanya kena buat ini, kena buat ini, kena buat ini. Dan apa yang kita agak-agak itu adalah berdasarkan kepada pandangan masyarakat mengenai apa yang dikatakan sebagai baik. Maka kita follow, kita ikut apa yang masyarakat katakan sebagai baik. Nanti depan Allah kita akan ada masalah kalau kita buat macam tu. Sebab Allah tak ajar macam tu. Allah ajar kaedahnya, kalau kamu nak jadi baik, maka belajar apa dia yang Allah katakan sebagai baik. Kalau kamu nak jadi nak tambah ibadah kamu, maka belajarlah apakah dia yang Allah katakan sebagai ibadah. Apakah ibadah yang Allah kehendaki gitu. Apatah lagi dalam urusan akidah, kita kena belajar gitu. Apa sebenarnya yang dikatakan sebagai tauhid, apa itu syirik, apa itu akidah, satu persatu kita kena belajar. Sebab kalau tak belajar, apa akan terjadi ialah kita akan agak-agak. Dan bila mengagak-agak dalam urusan tauhid, itu bahaya.
dalam urusan akidah, kalau kita agak-agak itu bahaya. Baik, itulah puncanya kenapa kaum musyrikin Mekah sembah berhala. Sebab dia agak-agak. Dia agak-agak bahawa dengan kita sembah patung-patung ni, maka kita akan lebih mudah untuk dekat dengan Allah. Dia agak-agak. Dia tak berdasarkan kepada wahyu. Maka itulah yang terjadi. Nah, itu kalau pergi lebih jauh. Jadi kita daripada sekarang jangan biasakan diri kita mengagak-agak untuk melakukan sesuatu, tapi kita kena belajar. Sebab kaum musyrikin ni kalau ditanya, kenapa kamu sembah patung? Maka mereka akan jawab bahawa kami sembah patung ni sebab dengan kami rasakan bahawa dengan kami minta kepada patung ni, maka ia akan lebih mudah sampai kepada Allah. Sebab kami tak nampak Allah, jadi kami bentukkan dia. Tambahan pula yang kami jadikan patung ni adalah orang-orang soleh. Lata, Uzza itu kan asalnya adalah orang soleh. Jadi kita biasa kadang jumpa orang soleh, kita minta doa. Cuma hari ni kadang-kadang jumpa orang soleh, kita tak minta doa dulu, kita minta selfie dulu. Itu dah terbalik, itu tak tahu mana riwayatnya kan. Dalilnya kat mana tu, jumpa orang soleh minta selfie. Kadang-kadang selfie dan doa okey lagi, kadang-kadang selfie je, lepas tu balik. Dan bahkan malah kita rugi sebenarnya. Sebab kalau kita minta doa kan daripada orang soleh, ini membantu. Kita kata satu bentuk, kita kata doa antara benda yang minta daripada orang soleh ni adalah doa gitu. Doa. Jadi sekarang ni musyrikin Mekah tu menyembah patung-patung yang dianggap sebagai orang soleh yang boleh menyampaikan doa mereka kepada Allah. Dia main agak-agak. Itu yang terjadi. Sama juga dengan apa yang Nabi Musa AS lakukan. Nabi Musa AS ketika meninggalkan kaumnya selama 40 hari, apa yang kaum dia buat? Dibina patung lembu emas, anak lembu emas. Sebab dia merasakan dengan itu dia lebih dekat dengan Allah. Dia main agak-agak. Sama juga dengan bagaimana tiba-tiba terjadinya Nabi Isa AS dianggap sebagai anak Allah. Sebab ketika mana disebutkan ditiupkan roh, Allah meniupkan roh ke dalam rahim Maryam, maka ada golongan yang mengagak-agak dengan membayangkan manusia kalau sperma seorang ayah masuk ke rahim ibu, bermakna anak itu adalah anak ayah tu. Jadi bila dikatakan Allah tiupkan rohnya, maka dibayangkan itu anak Allah gitu. Jadi dia agak-agak berdasarkan logik seorang manusia. Maka terjadilah akhirnya syirik kepada Allah SWT, akhirnya jauh daripada apa yang dikehendaki Allah. Jadi ini yang saya sebutkan ni adalah benda yang bila kita dah terbiasa agak-agak ni, kita akan pergi semakin lama semakin jauh. Sebab setan kan kaedah nak tarik kita, nak merosakkan akidah kita. Kaedah itu pelan-pelan. Dia takkan terus suruh tiba-tiba kita bangun tidur, sembah patung ni. Tak. Dia takkan suruh macam tu. Dia akan suruh dengan kaedah pelan-pelan. Jadi kaedah pertama ialah dengan kaedah kita tu membiasakan dalam kehidupan kita mengagak-agak. Untuk jadi baik, misal kita kata nak tambah amal, kita pun agak-agak sendiri. Apa amal yang patut kita tambah, kita pun reka. Misalnya kadang-kadang kita jadi puasa je, tak puasa sepanjang masa. Atau yang pernah berlaku di kalangan sahabat, pernah satu ketika seorang sahabat ni berpuasa kemudian berjemur di tengah panas. Bila ditanya kenapa kamu buat macam ni, sebab dengan agak-agak dia menjangkakan bahawa bukankah setiap amalan yang semakin susah dilaksanakan maka akan semakin banyak pahala dia. Kan gitu kan? Solat lagi banyak lagi bagus ke lagi sikit lagi bagus? Lagi banyak lagi bagus. Jadi logiknya kata lagi banyak lagi bagus, lagi susah lagi bagus. Lagi banyak maknanya lagi susah, kan? Jadi dan setiap kesusahan akan ada pahala, kan itu prinsipnya. Tapi sahabat ini dengan mengagak-agak, maka dia berjemur tengah panas, tengah-tengah puasa. Nabi SAW panggil dia dan tanya, kamu dapat mana ni? Dia kata, tahu aku kalau amalan lagi susah buat, lagi banyak pahala. Jadi dia sengaja menyusah-nyusahkan amalan dia. Rupanya Nabi marah. Ini bukan cara dia. Ini bukan kaedahnya yang Allah ajarkan. Ini maknanya kita kadang boleh dengar cerita gini, kita kata ish, ada ke patut? Kita kata gitu sebab kita dengar cerita orang buat, kadang-kadang kita sendiri tu terbuat benda yang seumpama itu. Cuma kita tak perasan. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang gini, kita pengajian. Ngaji kalau orang utara maksud dia ni lah datang kelas gini, bukan baca Quran. Setengah tempat mengaji maknanya baca Quran kan.
Kalau orang utara dia mengaji, maknanya datang kelas ni ngaji lah ni maksud dia. Apa kita kata, belajar lah kan. Datang pengajian kan. Baik, kita datang ke kelas-kelas pengajian ni, kadang-kadang kuantiti kita datang ke kelas pengajian atau kuantiti kita menambah ilmu setiap hari, itu tidak sebanding dengan kuantiti amal yang kita nak tambah. Akibatnya ada amal yang kita tambah bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan agak-agak. Kan? Jadi maksudnya dia kena seiring. Jadi kita kena tambahkan ilmu, tambah ilmu. Kalau kita rasa kita nak tambah amal, maka belajarlah amal apa yang terbaik untuk ditambah. Sebab itulah sebenarnya yang paling banyak beramal itu, manusia paling baik dalam dunia ni adalah ulama. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang alim dan mengetahui yang paling tepat apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi maknanya prinsipnya ialah semakin kita menambahkan ilmu, semakin kita tahu amalan apakah yang terbaik dilakukan. Sebab amalan ni kadang-kadang kita kata kuantiti banyak tidak menentukan kualiti dia. Kuantiti banyak tapi kadang-kadang pahalanya lebih sikit berbanding orang yang buat dengan kuantiti yang sikit. Disebabkan kualiti tak terjaga. Disebabkan mungkin amalan tu baik tapi kita buat bukan pada waktu yang tepat. Kan? Kita buat bukan pada waktu yang tepat. Contoh, senyum sedekah kan. Tapi ada orang dia tengah sedih, tengah serabut ni, kita pergi dekat dia senyum. Sedekah tak jadi. Makin sakit hati orang tu kan. Maknanya tak kena tempat. Padahal senyum tu bagus kan? Tapi tak kena tempat. Itu paling simple lah. Jadi maknanya ada banyak lagi amalan-amalan yang kadang-kadang memang dia baik, tapi bila tak kena pada tempatnya, dia tidak memberikan pahala. Bahkan kadang-kadang boleh bawa kepada dosa. Contoh, kita solat sunat. Kita nak solat sunat tu baik. Tiba-tiba datang jiran sebelah ketuk pintu rumah, kita minta tolong. Tolong ni mak saya tengah asma. Kan? Tolong bawa pergi hospital, tak ada orang kat rumah ni kan. Tolong bawa, tolong mak saya. Kita kata tunggu kejap, saya ada lagi 10 rakaat nak solat sunat. Kita pun solat, mati orang sebelah. Berdosa kita. Maksudnya kita buat kebaikan tapi kita tak tahu tempat yang sepatutnya gitu kan. Jadi tak tepat keadaannya, maka amalan tadi tidak baik pun untuk kita. Sebab tu kita kata untuk beramal kita perlu kepada ilmu. Jadi tahniah kan kepada saya cukup kagumlah kepada orang muda yang kalau masih bekerja ni kan, masih usia-usia muda, mau untuk datang ke kuliah. Sebab sebenarnya ini adalah golongan yang sangat terpilih. Orang muda terutama masih bekerja, kita kata satu, bila masih muda ni rasa mati lambat lagi. Walaupun kita tahu mati bila-bila, tapi perasaan tak datang. Kan perasaan tu kadang-kadang rasa macam lambat lagi kan, dah siap plan kan lepas pencen nak buat apa kan. Maksudnya kita dah bayang lah hidup masih pencen, sampai lepas pencen, lepas tu beranak cucu. Kita masih rasa mati lambat lagi. Tapi kemudian kita pilih untuk menambah ilmu kita. Itu satu kelebihan yang Allah bagi, Allah anugerahkan kepada kita, perasaan ingin menambahkan ilmu. Dan memang Nabi SAW tu menyatakan bahawa salah satu daripada golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar pada ketika tidak ada naungan selain daripada naungan Allah pada ketika itu. Salah satunya ialah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Allah. Dan ulama menghuraikan kenapa dikatakan pemuda. Dan padahal kalau kita kata orang yang ibadah ni, kalau kita tengok hari ni kadang orang tua lebih banyak ibadah daripada orang muda. Maksudnya kalau misal kata tarawih ni kan, ni nak tarawih tak tahulah tahun ni boleh tarawih kat masjid ke tak ni. Cabaran untuk ibu-ibu kalau tarawih kat rumah jangan tarawih depan meja makan. Nanti 2 rakaat ambil karipap 1. 2 rakaat pun habis tadi, ketupat tak habis lagi kan. 2 rakaat mi bandung pula. 2 rakaat martabak pula kan. Lepas tu habis 8 rakaat, perut dah penuh, tak larat dah nak witir. Hati-hati, itu cabaran. Jadi tarawih ni kadang-kadang kita kata kalau kita tengok zaman-zaman tarawih ada kat masjid tu, yang banyak boleh stay sampai kesudah tu orang muda ke orang yang dah bongkok. Yang berdirinya dah tak berapa tegak kan, yang dah bongkok, yang dah solat atas kursi, yang itu yang stay duduk sampai habis. Yang muda-muda yang boleh berlari tu cukup 8 lari pergi cari mereh. Kan? Cabut lari tu kan. Berebut-rebut kan. Maknanya kita katakan bahawa orang muda itu memang kalau tiba-tiba dia mau buat ibadah, itu satu keadaan yang sangat istimewa. Sebab orang muda nombor satu tenaga ada.
Dan dalam masa dia ada tenaga, dia ada hawa nafsu, syahwat, keinginan yang sangat banyak terhadap dunia. Orang muda kan yang duk sibuk fikir rumah tak beli lagi, kan? Kalau yang dah nak pencen tu rumah dah ada biasanya, kan? Yang muda-muda ni rumah tak beli lagi, kan? Kenderaan baru duk pakai motor lagi, kan? Nak cari kereta pula, kan? Lepas tu anak mungkin kecil-kecil lagi, kan? Nak sekolah, nak banyak lagi belanja hidup. Kita masih berfikir banyak urusan dunia. Tapi kemudian kita masih boleh lagi, kita kata membahagikan masa kita, meluangkan masa kita untuk urusan akhirat. Jadi itu satu. Yang keduanya, orang muda ni banyak keinginan, kemudian dia mampu. Keinginan juga untuk melakukan maksiat. Kan orang muda ni banyak syahwatnya, gitu kan? Banyak keinginan nafsu dia. Orang tua kalau teringin pun, katalah dia teringin nak makan sedap-sedap, kan? Daging dah tak boleh, darah tinggi. Garam tak boleh banyak sangat dah. Teringin nak minum ABC, gula tak boleh. Dah banyak tak boleh. Jadi wajarlah kalau tiba-tiba dia tak makan, tak minum dah, tak teringin dah makanan-makanan tu. Sebab dia dah tak mampu pun. Gigi pun dah tak ada kadang. Tapi orang muda masih boleh untuk buat semua tu. Tapi kemudian kita ada tenaga, kemudian dengan adanya keinginan, ada kemampuan untuk buat, tapi kemudian kita mampu untuk menahan. Itu hebatnya. Jadi maknanya orang muda kalau mahu untuk kita kemudian berfikir tentang akhirat, berfikir meluangkan masa kita untuk kita sama-sama mencari apa sebenarnya Allah inginkan dalam kehidupan kita, itulah maknanya satu keadaan yang Allah pilih. Allah pilih kita untuk berada di sini. Dan itu selalu menjadi golongan minoriti di mana-mana pun. Ni kalau bilang satu bangunan ada berapa orang, yang sampai itu berapa orang. Termasuklah yang tengok live ke yang online tu, tak apalah kita masukkan juga. Tapi ada beza, tetap ada beza. Sebab kalau yang duduk kat sini, yang depan saya ni Alhamdulillah semua dengan buku di depan dan dengan pen. Paling kurang betul-betul duduk. Tapi kalau yang online, saya percaya semua ada pengalaman dengar kuliah online. Buat apa? Kan sambil masak ada, sambil lipat baju ada, dan sambil jaga anak ada, kan. Kejap-kejap lagi bangun angkat baju pula, lepas tu duduk balik dengar, kan. Kadang-kadang handphone dia berusung rata-rata satu rumah. Tapi tiba-tiba periuk jatuh, ketong, tak dengar waktu tu, kan. Hilang. Rupanya itu perkataan poin paling penting. Kita tak tahu. Jadi pasti dia punya, kita penerimaannya akan beza. Kefahaman juga akan beza. Jadi itu maknanya konsep, kan. Baik, jadi hari ni kita nak bincang tentang macam mana sekarang kita nak belajar, kan. Bila kita menghadapi cacian dan celaan manusia, bagaimana kaedah dia untuk kita menghadapi. Selama ni mungkin kita reka-reka, kita agak-agak dengan cara kita masing-masing. Baik, kita baca dulu. Dalam hadis bab ini, Rasulullah SAW telah menunjukkan suatu sikap tegas dalam menghadapi cacian manusia dan penghinaan mereka. Baginda tidak hanya diam membisu atau melawan kembali dengan ucapan yang sama. Sebaliknya, Baginda SAW membalas ucapan mereka dengan mengembalikan penghinaan tersebut tanpa menggunakan lafaz yang hina. Perbuatan seumpama ini sebenarnya perlu dilakukan dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dalam situasi yang lain, ketika di Taif, dakwah Baginda SAW ditolak. Malah Baginda dilempar dengan batu sehingga mengalir darah pada tubuh Baginda SAW. Namun Baginda tidak membalas perbuatan mereka, bahkan mendoakan hidayah buat mereka dengan doanya, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunilah dosa kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Baik, ini dua situasi. Kalau kita tengok beza sikap, macam mana cara Nabi menghadapi. Baik, dua-duanya berbentuk cacian, penghinaan. Yang pertama tadi yang dalam hadis kita sebut, itu berbentuk kalimah penghinaan, celaka atas kamu daripada kaum Yahudi. Baik, Nabi buat apa? Nabi diam ke? Atau Nabi mendoakan orang Yahudi tu, Ya Allah, berilah hidayah kepada orang Yahudi ni? Tak, kan? Nabi balas. Nabi balas. Macam mana Nabi balas? Waalaikum. Nabi balas. Maknanya Nabi, kenapa dalam situasi di Taif Nabi mendoakan? Kenapa Nabi tak balas? Padahal malaikat offer nak balas, kan? Masa tu kan malaikat offer nak balas. Wahai Rasul, seandainya ada titisan darah yang mengalir sampai ke tanah, kan, boleh tak? Dia malaikat minta izin, boleh tak aku nak hempapkan gunung ni kepada kaum Tur?
Kaum Taif kan, kaum Taif yang telah pun menjatuhkan, menghina kamu sehingga melukakan fizikal tubuh badan kamu. Malaikat offer nak balas, tapi Nabi kata jangan. Bahkan Nabi mendoakan. Baik, kenapa beza? Kenapa beza? Inilah yang kita nak belajar, macam mana kaedahnya dalam kita menghadapi manusia. Dia sentiasa berbeza. Sebab itu kadang-kadang kita hari ni kan, dalam dunia media sosial, manusia tu terlalu mudah memberikan komentar. Sangat mudah, kan? Nampak satu posting kan, baru ada, bukan video pun, gambar budak menangis duduk dalam sangkar kucing. Kan? Mula kita nak komen macam-macam bawah tu, padahal kita tak tahu apa jadi tu. Apa benda tu sebenarnya, budak tu duduk dalam sangkar kucing. Kita tak pernah tanya mak bapak dia apa jadi, kita tak pernah cuba siasat pun, atau apatah lagi nak membantu. Tapi kita komen dengan macam-macam komen. Nombor satu, manusia ni memang macam tu, kan? Manusia ni memang perangai dia suka komen. Bila suka komen tu nama dia manusia. Cuma kalau kita nak jadi manusia yang baik, maka komenlah yang positif. Kalau yang jenis makhluk tak komen, itu malaikat. Jadi kalau tiba-tiba kita nak buat posting, kita close komen, kan? Kan ada option juga kan? Bukan dekat Facebook lah, dekat tempat lain ada yang kita boleh tutup, tak benarkan orang komen. Tak ada masalah nak buat benda tu. Tapi bukan kerana kita takut orang komen negatif. Kita takut gitu kan. Sebab manusia tu memang sifat dia komen. Kalau kita nak buat posting yang kita harapkan tak ada orang komen, buat posting di alam malaikat. InsyaAllah tak ada malaikat komen. Sebab malaikat memang sifat dia tak ada. Komen-komen ni tak ada dalam software dia. Allah cipta setiap kita makhluk ni ada software masing-masing. Malaikat tu software dia tak ada komplain-komplain. Dia memang tak pernah komplain. Walaupun malaikat ni disuruh buat satu kerja je. Satu malaikat satu kerja je. Bukan satu kerja, satu perbuatan. Kalau satu kerja tu misal kata kita gini, kerja kat KKR kan. Ini kan satu kerja, tapi kan macam-macam benda kita buat kat pejabat. Termasuklah makan, minum, sembang kan. Termasuk kerja-kerja pejabat yang lain. Tapi malaikat tak. Kalau dia suruh sujud, sujud je semua hidup. Dan dia tak komplain. Malaikat maut, kerja dia daripada sejak dia wujud sampai kiamat, sampailah semua makhluk berakhir hayat dia, kerja dia ialah cabut nyawa. Dia tak pernah komplain. Kalau dia nak komplain boleh je dia katakan, ya Allah, aku ni kerja duk cabut nyawa orang. Orang tu asalkan dengar je nama aku, semua takut, semua tak suka. Boleh tak tukar job lain? Paling kurang bagilah job, bagi rezeki ke kan, bawa rezeki, orang suka sikit. Tak, dia tak komplain. Kemudian malaikat tak dibagi makan dan minum, dia tak komplain. Dia duduk tengok makanan kita, iklan hebat-hebat tu, tepi jalan kan, iklan dekat YouTube, dekat Facebook kan, gambar yang suka posting makanan masakan tu. Malaikat duduk tengok tu, tak ada pun dia kata, sedapnya, teringin. Minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak aku nak makan? Tak, dia tak pernah ada perasaan nak minta. Kan? Dia tak pernah rasa teringin-teringin tu, tak ada. Itu malaikat. Tapi kalau manusia, ya, kita dibagi keinginan, kita dibagi nafsu, kita dibagi akal untuk kita memilih. Baik. Jadi maknanya kita kata dalam keadaan sekarang ni, bila kita menghadapi situasi-situasi tu, nombor satu tadi yang saya bawakan cerita media sosial, sebab hari ni saya kira media sosial ni dah jadi satu alam yang mungkin lebih menguasai sebahagian manusia berbanding alam nyata. Terutama dengan PKP ni kan. Duduk kat rumah tu dia attach dengan alam maya lebih daripada attach dengan alam nyata. Dia di alam nyata sekali-sekala je. Time solat, time makan. Selain tu alam maya. Kalau tak alam maya, alam gaib, tidur. Betul. Apa lagi dia di alam nyata? Tak ada kan? Jadi sebahagian orang yang sedar diri dia sedang ada di alam nyata, barulah cuba pergi berkebun ke kan? Cuba pergi attach dengan alam nyata. Kita ni tengah ada di alam nyata kan? Tiba-tiba kita masuk alam-alam lain. Terlampau banyak di alam maya menyebabkan akhirnya duduk di alam nyata pun kita terawang-awang. Masih lagi roh kita di alam maya. Itu yang sambil jalan pegang benda tu, tak sedar kanan kiri dah kan? Sebab duduk di alam maya. Baik. Jadi sekarang ni dengan situasi yang seumpama itu, maka kita kena belajar. Nombor satu, bila kita berada di alam maya, nombor satu kita tu menjadi rakyat kan? Rakyat di alam maya yang sepatutnya beretika. Dari satu sudut ni kita belajar macam mana bila kita melihat apa saja posting orang tu, macam mana kita nak memposisikan diri kita supaya tidak mudah mencela dan mencaci tanpa kita mengetahui situasi sebenar.
Sebab baru ni ada yang tanya, ada video viral macam-macam lah kan, orang tanya situasi ni, saya tak nak sebutkan apa situasi ni, cuma kita boleh ambil contoh, katalah kalau berlaku macam ni sepatutnya macam mana. Baik, kalau berlaku misal katalah ada orang azan, lepas tu ada orang tak suka. Orang kan suka video-video kan macam tu kan, orang lain yang buat, kita sibuk video kan. Lepas tu bergaduh lah orang masjid dengan orang ni. Orang, kita kata yang nak tunjuk baik, dia mula komplain orang yang komen masjid, orang yang komplain masjid. Padahal sebenarnya dalam situasi tertentu yang macam itu sangat spesifik situasi dia, yang kita kena tahu dulu posisi dan keadaannya. Sebab kan kalau berlaku satu-satu situasi, kita kena tahu misal apa sebenarnya kesepakatan dalam masyarakat tu yang telah berlaku, yang kita tak tahu dari jauh. Dan jadi sekarang ni kita kena elakkan diri kita daripada mudah mencaci dan mencela orang. Sebab kita bimbang gini, cacian dan celaan atau dalam bentuk kalimah-kalimah yang tak sepatutnya, laknat ni, kita dah pernah belajar sebelum ni kan. Kalau kita keluarkan perkataan yang melaknat orang lain sedangkan orang itu sebenarnya tidak terlaknat di sisi Allah, maka laknat tu akan patah balik kepada kita. Jadi cacian, celaan itu kalau kita terlalu banyak melafazkan kepada orang lain, maka kalau orang tu sebenarnya tidak sedemikian, kita bimbang kalimah itu akhirnya akan berpatah balik kepada kita. Jadi itu etika kita dalam melihat, menyaksikan. Jadi lebih baik kita tersilap komen positif berbanding kita tersilap komen negatif. Dua-dua silap, dua-dua salah juga kan? Tetapi lebih berat salahnya kalau negatif. Sebab kalau negatif, lepas tu salah. Kalau negatif betul pun, kita dah tengok sebelum ni, namanya mengumpat kan? Namanya mencela gitu. Dia tetap juga tak baik kan? Walaupun betul. Dan maknanya kalau benda tu tak baik walaupun betul dan kemudian menyakiti tuan punya posting tu, sekarang kita serta alam maya. Kalau dulu kan kita serta menyakiti hati orang, sekarang ni kita menyakiti orang di alam maya tu dengan keadaan tak kenal pun dia. Kalau nak minta maaf agak-agak nak pergi ke mana? Kalau dia dah tutup akaun Facebook sebab stres sangat contoh kan, orang banyak sangat komen negatif, dia pun tutup akaun. Dah kita nak minta maaf kat mana? Kita tak kenal pun dia, padahal kita dah bagi komen-komen yang macam tu. Kita dah menyakiti dia sebelum tu, dalam keadaan kita tak tahu keadaan yang sebenar. Itu kalau kita yang memberikan, mengeluarkan kata-kata, kalam-kalam cacian dan celaan. Kadang-kadang sekarang ni bila di alam maya, makin ramai orang yang semakin berani. Sebab dia tak jumpa orang tu. Padahal kalau jumpa depan-depan macam tikus, takut. Kalau boleh tak mau jumpa. Tapi sebab menaip tu, buat pula akaun palsu. Oh, sedap je dia cakap. Sedap je komen-komen tu, tak fikir apa dah. Jadi tu kita kena ingat, setiap satu yang kita lakukan, percakapan kita, perbuatan kita, sampai kepada gerakan hujung jari yang duk pecek-pecek, scroll, touch tu kan. Touch. Sekarang dah tak main pecek-pecek dah handphone ni. Touch kita duk sentuh-sentuh skrin kita tu, semuanya akan dihisap di hadapan Allah. Tidak ada satu pun yang akan terkecuali. Tidak akan ada satu pun yang akan tercicir dan tertinggal. Ada kiraman katibin yang sentiasa mencatat semua amalan kita. Baik. Kemudian situasinya sekarang, kalau kita pula nak menghadapi sekarang, nak menghadapi. Saya ingat dunia hari ni kita kena semakin kuat dan tabah dengan adanya alam maya ni. Sebab dulu mungkin kalau kita tak jumpa manusia, kita tidak dicaci dan tak dicela. Kita tak dapat, kita tak dengar benda tu. Orang nak caci kita, nak cela kita kot belakang. Tapi dengan adanya alam maya, dia semakin mudah berlaku. Maka kita kena semakin jelas dan faham. Mudah-mudahan apa yang kita anggap sebagai satu dunia yang semakin mencabar ini, mudah-mudahan menjadi suatu motivasi yang semakin memperhebatkan lagi keimanan kita dan memperhebatkan lagi keikhlasan kita. Saya suka ambil positifnya. Kita kan, salah satu daripada tanda kita ikhlas dalam amalan kita ialah ketika mana cacian dan pujian itu sama di mata kita. Orang mencaci ke, orang puji ke, kita tak mengembang dan mengecut. Bila dicaci, mengecut kan? Bila dipuji, mengembang kan? Kita biasa macam tu. Kalau keadaan ni macam tu, maknanya keikhlasan kita tu masih boleh dipertikaikan kan? Tetapi orang yang betul-betul ikhlas, orang nak caci ke, orang nak puji ke, kita tak berubah perasaan kita. Sebab kita bukan buat untuk pujian atau cacian manusia. Kita buat hanya untuk Allah. Baik. Dengan adanya alam maya, secara positifnya ialah dia boleh selalu bagi latih tubi kepada kita.
Latih tubi setiap hari. Benda ni kan kena test. Kalau tidak kita tu duk perasan ingatkan kita ni dah ikhlas kalau tak ada test. Kan? Ni test. Jadi tiap-tiap hari ada test. Orang komen dekat posting kita. Kan? Jadi kalau ada yang komen positif, okey, yang komen negatif pun okey. Sebab kedua-duanya tu menguji kita. Sama ada dengan komen positif kita mengembang ke tidak. Kalau mengembang, cepat-cepat istighfar. Dan latih lagi hati kita, jiwa kita, sehinggalah kita dah tak kisah orang nak kata apa. Nak latih tu kan sambil kita latih, sambil kita tambah ilmu. Macam mana kaedahnya. Sehinggalah kita akhirnya tidak lagi terkesan dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Itu positifnya ialah benda tu boleh berlaku setiap hari. Latih tubi tu boleh kita buat setiap hari. Sebab posting tiap hari. Dapat komen pula tiap hari. Tapi kalau di alam nyata kadang-kadang sebab kita tak jumpa orang tak baik setiap hari. Kita jumpa tiap-tiap hari kawan-kawan yang baik-baik ni kan. Ni semua baik-baik. Alhamdulillah kan. Kita jumpa kawan-kawan ni je. Jarang kita dapat yang cacian. Cacian adalah kot sebulan sekali ataupun ada musim tertentu je. Ada yang setahun sekali, ada yang bila dah jadi bos tak pernah dapat cacian. Kecuali dia dengar-dengar orang ketiga sampaikan. Maknanya kita kata tak teruji. Jadi ini maknanya kaedah macam mana kita nak, kita kata latih tubi dalam melatih hati kita sehingga akhirnya kita tahu bahawa setiap yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah SWT. Baik. Jadi kita nak tengok sekarang ni tentang satu prinsip di muka surat 212. Ada tulisan bold kat situ warna pink tu. Ketegasan dalam kelembutan. Ini satu prinsip yang mana Nabi SAW tunjukkan tadi. Ketegasan dalam kelembutan ni maksudnya ada sifat tegas yang tertanam, tersimpan di dalam, di sebalik kelembutan kita secara fizikal. Secara zahirnya kita berlemah lembut, tetapi di dalam diri kita ada ketegasan. Jadi lembut bukan makna lembek. Dia kena tegas gitu. Ada keras tegasnya di dalam. Dan ni kena bezakan antara tegas dengan degil. Kita dah pernah bincang sebelum ni kan. Apa beza tegas dengan degil? Ingat lagi. Sebelum PKP yang terakhir. Kita PKP berapa kali tu. Tegas dengan degil ada beza. Zahirnya mungkin sama. Dan mungkin misalnya dua-dua tak makan roti canai contoh kan. Dua-dua tak makan roti canai. Tapi yang seorang tu tak makan sebab degil, yang seorang lagi tak makan sebab tegas. Baik, beza kat mana? Hasil dia sama, dua-dua tak makan. Baik, satu degil kalau dia tak ada prinsip. Jadi kenapa tak makan? Sebab saya tak nak roti canai, saya nak nasi lemak. Contoh kan, budak tu kita dah belikan roti canai pagi-pagi, saya tak nak roti canai, nak nasi lemak. Kenapa? Tak nak. Itu degil. Tak ada sebab. Dia cuma sebab nafsu dia nak yang lain, dia pun tak buat, dia pun tak nak yang ni. Itu degil. Tapi kalau tegas maknanya kita ada prinsip. Yang misalnya orang bagi kita, misalnya kita buat program, lepas tu ada tudung, uniform kan. Tudung ni kan ada yang syar'i, ada yang separuh syar'i kan. Ada yang tidak syar'i. Jadi bila dibagi suruh kita pakai, kita tengok tudung ni tembus pandang. Look sinar. Kita pun tak nak pakai. Orang kata, kenapa tak nak pakai? Degil sangat dah lah orang bagi, orang beli free ni. Bukan murah ni kan orang bagi. Kenapa tak nak? Degil. Dia kata degil. Tapi kita tidak dikatakan sebagai degil. Kalau kita tak mau melakukan itu disebabkan kita ada prinsip bahawa kita boleh berpakaian dengan apa bentuk dan cara sekalipun. Yang penting prinsipnya tutup aurat. Tak kisahlah kalau rasa-rasa tak bagi tudung, bagi kotak pun kita tak kisah. Kan? Tiba-tiba kotak sebiji tutup kepala. Tak kisah, yang penting tutup aurat. Kan? Nak bagi tin ke tiba-tiba kan, tak mau bagi, tak nak suruh pakai tin aluminium kan, masuk nampak muka je. Yang penting tutup aurat gitu. Kan? Daripada bagi elok tudung harga mahal tapi kemudian tak tutup aurat. Itu ketegasan. Tapi kalau degil misalnya kita bagi tudung, ni tudung uniform kita. Kita tengok, saya tak pakai lah tudung style ni. Saya pakai shawl je. Kalau tak shawl macam ni, saya tak pakai. Tak pandai nak pakai. Tak pandai kan boleh belajar. Tak sesuai. Saya memang tak sesuai ke tudung ni. Tak nak pakai. Itu degil. Apa prinsipnya? Kalau tudung tu tutup aurat elok. Kalau tak shawl pun tak apalah. Kan? Jangan di-shock. Kan? Di sisi Allah, dia baik gitu kan. Jadi maknanya,
Itu konsep kita kata degil dan tegas. Jadi yang Islam nak adalah membina individu-individu yang tegas. Macam mana cara nak tegas? Jadi bila kita kata ada prinsip, maksudnya untuk jadi orang yang tegas, kita kena ada prinsip yang jelas. Macam mana nak ada prinsip yang jelas? Prinsip ni mestilah berdasarkan ilmu. Tu sekali lagi kita kata ilmu tu sangat penting. Kita kena belajar untuk bina prinsip dalam bab apa? Baik prinsip kita dalam bab pakaian, berdasarkan kepada ilmu. Sebab ada banyak orang yang buat prinsip dalam bab pakaian dengan hanya pendapat akal dia sendiri. Dan contoh dia kata, bagi saya semakin wanita tu menutup aurat, semakin dia tu sebenarnya terkongkong. Itu kan maknanya pendapat akal. Dia dapat dari mana? Dari sandaran yang mana satu? Dari sandaran ini yang paling yang paling intelek yang mana satu, gitu kan? Yang paling betul, paling tepat tu yang mana satu? Kalau tak ada sandaran, maknanya dia sedang membina kedegilan. Baik, kita nak prinsip dalam bab pakaian. Kemudian kita nak prinsip dalam bab makanan. Kita nak prinsip dalam bab ibadah. Nak prinsip tu kena ada dia punya ilmu. Ilmu untuk bina prinsip. Baik, barulah kita boleh jadi tegas. Jadi percayalah, kita tidak akan mungkin tegas kalau kita tak tambah ilmu dalam kehidupan kita. Yang jadi hanyalah kita sebenarnya keras kepala. Kan? Dia bukan tegas namanya. Baik, tegas dia mesti ada ilmunya. Baik. Kemudian menampilkan kelembutan. Jadi tegas tu tersimpan dalam kelembutan, bukan dalam kemudian tegas kemudian kita akhirnya nampak bengis, akhirnya nampak garang, kan, nampak keras. Kan tak? Kita tetap menampilkan sifat lembut, yang dengan kata lembut ni bukan lembut yang sotong tu dah. Itu lembek, kan. Lembut yang maknanya sifat lemah lembut gitu kan. Dan Nabi SAW itu berlemah lembut dalam situasi-situasi yang kita perlu tahu. Berlemah lembut dalam situasi tertentu, tetapi ada ketika Nabi SAW itu berkeras. Yang terutama dalam konsep a'izzatin alal mu'minin. Apa yang terbalik? A'izzatin alal kafirin. Apa tu ayat dia? Siapa ingat? Nabi SAW tu berlemah lembut dan rahmat kepada orang yang beriman, dan juga berkeras dan bertegas dengan orang yang kafir. Jadi kita kadang terbalik, kita kira rahmatan lil alamin, kita kira baik je dengan orang kafir. Dengan orang Islam akhirnya kita tepikan. Itu terbalik. Baik, jadi izzatin alal mu'minin, adillatin alal kafirin, gitu. Cek baliklah. Saya tak ulang kaji yang tu. Baik, jadi maknanya kat sini, yang tadi dalam berhadapan dengan orang Yahudi tadi, Nabi menampilkan kelembutan dengan wa'alaikum, tapi di sebalik kalimah tu ada ketegasan. Maknanya Nabi tak diam, tapi Nabi balas. Baik, kat sini kita nak tengok sekarang. Kita tengok dulu contoh kat bawah tu, contoh peribadi. Ada perenggan bawah ni. Perenggan bawah sekali. Contoh peribadi yang memiliki prinsip unggul ini adalah sahabat dan mertua baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenali sebagai seorang yang penuh sopan, bertata susila dan berjiwa halus. Namun tatkala beliau menjadi khalifah, salah satu daripada pendekatan dakwahnya adalah memerangi golongan yang enggan membayar zakat dan golongan murtad. Setelah diselidiki sebab perbuatan mereka sehingga pasti bahawa mereka ini telah terkeluar dari Islam dengan sebab menafikan kewajipan berzakat, dan setelah dinasihati dengan baik tetapi mereka tetap enggan, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa ragu menjalankan hukum Allah ke atas mereka, sekalipun terdetik rasa belas kasihan di dalam jiwanya yang halus. Namun ketegasan agama tetap perlu diutamakan, sehingga nyatalah ketegasan yang ditampilkan dalam personaliti yang penuh kesopanan. Baik, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dikenali sebagai seorang yang sangat halus jiwa. Ketika Nabi SAW menyatakan bahawa ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ada riwayat yang mengatakan dengan turunnya ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Tapi ada yang mengatakan, ada banyak pendapat lah, dia katakan ini bukan ayat terakhir. Cuma ketika mana Sayyidina Abu Bakar menyedari bahawa ayat itu menunjukkan bahawa Nabi SAW tu tak lama lagi akan pergi meninggalkan semua, akan pergi meninggalkan dunia ni. Sayyidina Abu Bakar lah orang pertama yang sedar dan balik menangis. Maksudnya sensitif kan, orangnya sangat lemah lembut kan, orangnya sangat sopan santun. Maknanya kita kata istilahnya orang jenis tak sampai hati, dia jenis gitu. Tapi ketika mana jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar boleh memerangi golongan murtad, perang. Maknanya tegas gitu. Jadi
Walaupun kita tak sampai hati, tapi kita kena ada ketegasan ni. Baik, contoh ginilah, ibu-ibu kan kita ada hukum yang mengatakan anak kalau sampai umur 10 tahun tak mau solat juga boleh rotan. Tapi kena ingat ni selalu kita kalau ambil salah faham, kita ambil terus, oh Islam ni kejam bagi rotan anak. Tak, bukan gitu. Kan ada step dia. Rotan tu langkah last. Dia tak boleh, mak dia tak pernah ajar anak dia solat, umur 10 tahun tiba-tiba nak rotan. Salah mak tu. Tak boleh, mak tu dianggap salah. Jadi kaedahnya dari kecil kena ajar solat. Kan? Sampailah umur 7 tahun, kalau boleh kita katakan bukan setakat ajar-ajar dah, tapi dah suruh dia lengkap 5 waktu solat. Barulah 10 tahun tu kalau tak mau juga, maknanya budak tu memang degil. Sebab dia dah tahu semua tu, dah ada proses pendidikan. Kita nak faham ginilah dalam konsep menghukum ni. Kita selalu anggap bila ada Islam meletakkan ada hukuman, maknanya Islam tu kejam gitu. Tak, kita nak faham gini. Dalam kehidupan kita manusia, lumrahnya manusia ni, manusia suka menghukum kan? Memang perangai manusia tu gitu kan? Tengok tu tadi, tengok posting kat Facebook pun dah menghukum. Orang tu posting pasal lauk dia masak hari tu, kita dah menghukum bawah tu. Sombong sangat. Ingat dia seorang pandai masak. Tu menghukum lah tu. Jadi maknanya kita memang suka menghukum gitu. Itu baru hukuman-hukuman dalam bab mulut. Baik, kemudian manusia suka menghukum, misalnya tengok kucing tu curi ikan kita. Kadang-kadang kita baling benda kat kucing tu. Biarlah yang dibaling tu bantal pun kan. Yang penting rasa nak balas gitu. Itu memang fitrah manusia. Jadi Islam sebenarnya bukan ajar untuk balas, tapi Islam sebenarnya mengawal sifat manusia yang suka membalas ni. Dikawal supaya apa? Kamu mak-mak ni, saya percaya bukan kata tunggu umur 10 tahun, belum 10 tahun pun dah pernah rotan anak kan. Cubit dia ke. Padahal Islam tak bagi sebelum umur 10 tahun. Jadi sebenarnya Islam bukan suruh pukul, tapi mengawal mak-mak ni kan. Ayah-ayah pun sama. Jangan duk pukul dia, cubit dia, sakiti dia sebelum umur dia 10 tahun. Biasa kadang-kadang mak tu kan depan-depan orang ni, tengah-tengah bertamu, anak tu umur 5 tahun tu tiba-tiba tumpahkan makanan. Kita cubit kat belakang. Nakal budak ni. Cubit kat belakang, itu tak boleh. Menyakiti dia sebelum, apatah lagi kita tak pernah ajar pun dia jangan tumpahkan makanan kat rumah orang. Kita tak pernah ajar benda tu, tiba-tiba kali pertama dia buat, kita terus denda dia. Kan? Kalau sampai sekalipun budak tu tiba-tiba kopek cat kereta mak. Kalau kita tak pernah ajar dalam hidup dia bahawa cat kereta ni tak boleh dikopek. Cat kereta ni bukan mainan. Kita tak pernah ajar, maka sekali dia buat macam tu, tak boleh terus marah. Dia prosesnya Islam ajarkan mula dengan mendidik. Jadi kita kena ajarkan dulu. Bagi tahu dia do and don'ts. Apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang betul, apa yang tak betul. Lepas dia ajarkan, lepas dia tahu semua tu, kemudian dia sangat sedar tentang apa yang dia buat, kemudian kita dapati dia melakukan benda tu dalam keadaan sengaja dan tahu itu salah. Waktu tu baru boleh hukum. Jadi sebenarnya dihadkan gitu, dikawal. Dikawal. Jadi tu maknanya kaedahnya. Apalagi kadang-kadang kita kalau tengok anak tu tak mau solat, itu mengelat macam-macam alasan. Nak pergi makan kejap, kadang nak pergi ajak solat, nak pergi minum air kat belakang, lepas tu tak balik-balik ke depan. Ataupun kadang okeylah nak pergi ambil wuduk, masuk bilik air 15 minit tak keluar-keluar, tak ada bunyi apa pun. Air tak bunyi, pipe tak bunyi, dia buat apa dengan tu? Tu lagi dah nak marah. Maka dia ajar kawal perasaan tu. Sehinggalah kita tahu bahawa anak tu sengaja meninggalkan solat dalam keadaan sedar itu salah. Barulah boleh didenda. Ini kalau kita faham jelas, ikut step by step macam ni, insya-Allah lah. Dan semuanya jelas. Bukan Islam ajar. Sama, banyaklah kan denda-denda yang akhirnya orang faham bahawa Islam ni ajar benda tak baik gitu. Tak, bukan. Itu kan final. Dan itu sebenarnya menyekat fitrah manusia yang suka membalas. Balas dendam. Dan kita diajar supaya kalau nak membalas, jangan lebih. Pastikan kalau kita balas, jangan lebih daripada apa yang dia buat. Jadi kalau tak boleh pastikan, lebih baik tak balas. Jadi kenapa yang Nabi balas Yahudi tu bagi Assalamualaikum? Kenapa Nabi balas? Sebab ini posisinya ialah Yahudi itu memang melakukan itu bukan dalam keadaan tak tahu. Bukan dalam keadaan tak sedar, tapi memang sengaja untuk mempermainkan, memperolokkan. Yang ini dibalas untuk
satu tujuan, iaitu menunjukkan ada ketegasan dalam Islam. Dan juga sebenarnya dengan kaedah itu, maka musuh Islam sebenarnya tak berani untuk membuli Nabi SAW. Bahkan para sahabat itu, para salafus soleh itu sebenarnya mereka ada izzah, ketegasan ni, yang menyebabkan musuh tak berani buli walaupun benci. Itu yang kita nak tanamkan, sifat tu dalam diri kita. Bahawa kita ada ketegasan, yang maknanya ini perlu kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang sangat tinggi menilai apa sebenarnya maksud dan tujuan perbuatan orang tu. Tapi kalau kita tak cukup bijak untuk menilai, kita ambil kaedah paling mudah, ialah jangan balas. Dia contoh ginilah, kan orang selalu kata, kalau orang baling batu kat kita, baling balik buah kat dia. Dan ini prinsip umum yang betul dan paling tepat kita gunakan kalau kita ni adalah pokok yang tak pandai nak menilai. Kenapa orang tu baling batu kat aku? Kan kita tak tahu kan? Kita tak boleh juga main sangka-sangka. Takut nanti suudzon. Kita kalau nak balas dengan cara bijak ni, kena pasti betul-betul kenapa orang tu buat. Dengan penilaian-penilaian yang panjang lah. Kan? Bukan sekali tengok dia buat terus je kita kata, oh dia ni sengaja ni, dia ni nak bully kita ni, kita kena balas. Dia bukan sekali tengok gitu dah. Kan? Jadi bila orang tu baling batu kat kita, kalau kita pokok tu, orang tu baling batu kat kita, kita bagi buah kat dia. Itu tindakan automatic reflex yang sebab kita tak tahu kenapa dia baling. Boleh jadi dia baling batu sebab dia tengok itulah satu-satunya cara untuk dapatkan buah yang dah masak. Kan? Dia tak tahu cara lain. Boleh jadi. Maka kalau itu kaedahnya, memang kena bagilah buah tu kat dia. Kan? Sebab kita tak dapat pastikan kenapa dia baling batu. Kecuali kita pasti dia ni baling batu memang sengaja nak menyakiti kita. Dengan keadaan dia sangat tahu tentang apa yang dia lakukan, dengan keadaan dia sangat tahu tentang posisi kita. Sebab itu kaedah umum dalam media sosial, kaedahnya ialah bila kita tak tahu kenapa orang itu mencaci kita, kenapa orang itu tiba-tiba menghukum kita dengan sesuatu yang tak betul, bila kita tak tahu kenapa orang tu keluarkan kata-kata kesat kepada kita, maka kaedahnya bagi je buah kat dia. Kaedah paling mudah dan paling selamat. Sebab yang nak buat macam Nabi ni, dia kena bijak dululah. Kena bijak. Jadi maknanya nak bijak, kalau ikutkan Allah bagi antaranya lelaki dan wanita tu, Allah ciptakan lelaki sebagai pemimpin. Salah satunya kebijaksanaan tu secara semula jadi Allah bagi pada lelaki. Jadi sepatutnya dalam bab-bab ni, sebab itulah dalam bab membuat keputusan dalam rumah tangga itu, keputusan di tangan suami atau di tangan ayah. Sebab sebagai lelaki itu kaedah umum dia. Walaupun ada isteri yang lebih bijak daripada suami, ada. Tetapi kita kata kaedah umumnya, ini kaedah untuk kita buat keputusan. Jadi sebab tu mudah seorang isteri ni, senangnya dah follow je, taat je. Kan? Walaupun ada yang kata, macam mana kalau suami saya buat sebab nafsu? Kalau dia buat keputusan ikut nafsu dia, dia yang kena jawab depan Allah. Dia kena jawab depan Allah. Baru ni ada yang tanya soalan. Saya tak sebut siapa kan. Cuma situasinya ginilah. Dia kata, antara ibu mertua dengan adik dia yang sedang sakit, siapa yang dia kena pilih untuk jaga? Dia nak pilih seorang kan untuk dia jaga. Siapa lebih utama? Mak mertua dia bukan Islam, dia kata. Kan? Dengan adik dia yang sakit kanser dan tak ada siapa jaga. Adik dia ni tak kahwin ni, jadi tak ada keluarga. Siapa yang patut dia utamakan gitu. Right? Dalam bab yang macam ni, kadang-kadang rupanya suaminya ada kat situ. Saya pun tak tahu kan. Tapi tak apalah, bila saya tanya yang pertama, ada suami ada? Kata ada. Ada, dia tunjuk. Okey, tak apa. Baik, situasinya gini. Sekarang ni suami buat keputusan apa? Suami buat keputusan jaga mak. Yalah sebab tu mak dia. Dia kata, dia isteri tu akan berpandangan, yalah sebab tu mak dia. Mak mertua kan, maknanya mak suami. Memanglah dia akan suruh jaga mak dia. Adik saya, memanglah dia kata tak bagi orang lain sebab adik saya dia. Bagi dia gitu kan. Dia berpandangan, oh suami dia buat ikut nafsu. Sebab itu mak dia. Mak suami dia tak adil. Dia buat tanggapan macam tu. Baik, kita tak tahu. Sekarang ni kita tak tahu. Betul tak suami dia tu buat macam, jawab buat keputusan macam tu berdasarkan nafsu dia? Ataupun memang berdasarkan kestabilan, ataupun berdasarkan istikharah dan istisyarah, kaedah yang Islam ajar. Kita tak tahu kan sekarang ni. Dan kita sebagai isteri, kita tak boleh menilai macam tu saja. Kita tahu takut penilaian kita pun nafsu juga. Dan dengan tanggapan kita, dengan sangka buruk kita. Baik, jadi kaedah mudahnya ialah follow.
Cuma bila ada dua-duanya, mudah kita katakan gini, secara kemanusiaan, sekalipun itu bukan adik kita, kalau itu orang lain sekalipun, kita pasti akan cari jalan untuk akhirnya orang itu dijaga. Kan, takkanlah nak biarkan dia sakit kanser seorang-seorang, tak ada siapa jaga. Secara kemanusiaan, walaupun tu bukan saudara kita, bukan siapa pun, kita akan fikirkan untuk jaga dia. Sama juga secara kemanusiaan, ibu siapa pun itu, kita pasti akan pastikan, kita akan pastikan ibu tu terjaga gitu. Ada yang menjaga kebajikan dia. Jadi sekarang tugas seorang isteri adalah taat pada suami. Cuma situasinya dah sekarang follow je lah suami buat keputusan yang macam mana. Cuma kita harapkan secara kemanusiaan ada tindakan. Kalau memang suami pilih untuk jaga ibu, secara kemanusiaan ada tindakan untuk adik dia tu. Buatlah macam mana pun. Itu dalam prinsip kemanusiaan. Dan sekarang, kalau rasa tak boleh nak follow dia, kaedah dia gini. Kan isteri tu diwajibkan taat kepada suami. Kan? Tapi bukan taat yang sampai kalau kita nampak situasi macam tu macam teruknya. Takkan macam tu pun kena taat. Dah. Dia, kenapa isteri kena taat? Sebab suami tu ada tanggungjawab yang sangat besar ke atas isteri. Jadi kalau sampai ketika dalam situasi tu, kalau sampai suami tu buat keputusan macam tu sebab nafsu, ikut nafsu dia, ikut apa yang dia nak, tanpa dia melihat kepada maslahat, lihat kepada apa yang Allah kehendaki, maka dia dosa depan Allah. Adapun isteri tu tak dosa. Jadi kan senang sebenarnya. Allah bagi easy job gitu istilahnya. Kerja mudah, tak payah kamu ni perempuan nak fikir pening-pening kepala. Senang je. Sebab nanti yang akan aku hukum tu suami kau. Suami tu yang akan dihukum depan Allah. Jadi kalau dia buat keputusan ikut hawa nafsu dia, dia yang akan dihukum. Sebab tu Allah suruh isteri taat. Sebab nanti kalau isteri tu tak taat pada suami tu, sedangkan suami tu nanti nak dihukum depan Allah, nanti isteri tu akan terkait juga sekali. Akan ada masalah juga. Jadi dia sama prinsip macam kenapa anak wajib taat pada mak ayah. Dan sebab mak ayah ada tanggungjawab mendidik anak. Kalaulah anak tak diwajibkan taat pada mak ayah, kan susah kita. Dan cakap dengan anak tu balik sebelum pukul 7 tau. Nak pergi main balik sebelum pukul 7. Anak tu balik pukul 8. Tanya kenapa balik pukul 8? Ikut suka saya lah. Kan? Mak nak suruh macam mana pun, saya tak wajib taat kan. Ikut suka saya lah, saya nak balik pukul 8. Main tak habis lagi tadi, dia kata. Kan susah. Lepas tu mak tu, ayah dah aturkan sistem pendidikan ni, nak ajar, nak hantar sekolah mana, macam mana nak aturkan dia punya, kita kata ada dia punya silibus pendidikan kan, untuk masa depan, untuk agama dia kan. Kemudian tiba-tiba anak tu kata saya tak nak sekolah kan. Mak ayah tak boleh buat apa, kan susah. Padahal nanti depan Allah yang dipertanggungjawabkan atas apa yang berlaku pada anak tu adalah mak ayah dia. Jadi benda tu imbang sebenarnya. Jadi bukannya hanya perempuan ni kena taat, tak. Itu pasal kita faham separuh. Kalaulah kita tahu betapa susahnya tanggungjawab seorang suami dalam mendidik isteri, maka dia sebenarnya seimbang dengan kewajipan mentaati supaya mudah. Sebab kadang-kadang sifat bijaksana ni, misal kata ginilah, dalam mendidik, kadang-kadang orang lelaki ni, Allah bagi, orang lelaki yang bijak tu, Allah bagi kebijaksanaan dia. Dia boleh tak cakap benda yang dia fikirkan. Jadi kadang-kadang dalam nak mendidik isteri, contohnya kan, isteri yang suka sangat mengumpat, hok jenis keliling kampung, mengumpat je kan. Habis satu rumah, satu pot, tukar pot lain, tukar pot lain, pagi sampai petang. Kira orang 8 jam masuk office, dia 8 jam pergi membawang. Pergi rumah orang. Selama suami dia tak ada kat rumah, dia membawang. Akhirnya suami tu misal kata dia buat arahan, kamu tak boleh keluar rumah kecuali minta izin saya dan bagi tahu awak ke mana. Seorang suami boleh buat arahan macam tu dengan tujuan mendidik. Sebab misal katalah dia buat arahan direct, jangan dah duk pergi rumah orang pergi mengumpat. Arahan tu kadang-kadang isteri dia kata, saya bukan nak pergi mengumpat, saya nak pergi ambil cili rumah dia. Sambil tu adalah sambil, ada je jawapan. Jadi kaedahnya kadang tujuan kenapa isteri tu wajib taat, sebab suami tu kadang bagi arahan seumpama tu untuk mendidik dia supaya akhirnya dia tak pergi rumah orang untuk mengumpat. Sama juga maknanya dalam situasi untuk melindungi, macam mana kisah Ummu Muti'ah yang kita tahu, seorang wanita ahli syurga yang ketika suaminya keluar untuk berjihad dan tak pulang berapa lama, dia dikhabarkan tentang ayahnya yang sedang sakit pun dia tak pergi sebab suaminya kata jangan keluar rumah.
Baik, kenapa taat sampai macam tu dipuji Allah? Sebab suami tu sepatutnya, ini yang wajarnya, yang Allah perintahkan seorang suami bagi arahan bukan untuk kepentingan dunia atau mengikut hawa nafsu. Tapi kenapa suami bagi arahan dekat isteri jangan keluar rumah? Sebab suami ada tanggungjawab melindungi isteri. Jadi sebab dia bimbang kalau keluar dari rumah, isteri dia terjadi apa-apa atas isteri dia, dia yang akan tanggung semuanya, maka dia bagi perintah jangan keluar selama dia tak ada. Dan perintah itu mestilah wajar sesuai dengan nafkah yang dia sediakan di rumah tu. Kan? Dia cukupkan semua makanan, dia lengkapkan semua dan dia anggap dengan semua ni, kelengkapan semua ni, isterinya aman di rumah. Sebab apa dia isteri tu wajib taat? Sebab dia bertanggungjawab melindungi isteri. Sebab itulah isteri wajib bagi tahu kat suami ke mana dia nak pergi. Sebabnya suami wajib melindungi isteri, dia bukan saja-saja. Kadang kita rasa tak adil, kenapa suami tak wajib bagi tahu kat isteri? Sebab suami tu kalau hilang 3 hari pun tak payah risau. Tapi nak buat ganda, perempuan memang jenis risau kan. Maksudnya apa? Maksudnya isteri tak wajib melindungi suami. Kan? Laki ni wajib melindungi diri dia sendiri. Tapi kalau wanita, ada lelaki yang wajib melindungi dia. Jadi laki itulah yang kita taati untuk tujuan melindungi. Sebab saya pernah tengok satu kejadian di Mekah. Waktu haji tahun 2010. Seorang wanita dah berumur, orang kalau tengok bangsanya, bangsa Turki. Suaminya bagi tahu dekat dia, duduk kat sini, jangan pergi mana-mana. Dia nak pergi bilik air. Tahu kat Mekah, Masjidil Haram, bilik airnya macam mana? Jauh. Jauh, lepas tu beratur lagi. Kiranya sampailah matahari yang asalnya tak kena di tempat isteri tu duduk, sehingga matahari tu beralih. Sampailah panas terik dan semua orang dah pindah berganjak ke tempat teduh, tapi perempuan tu tetap berjemur tengah panas. Bila ditanya kenapa, suruh ke tepi, kita tak nak. Bila ditanya kenapa tak ke tepi, sebab suami saya suruh saya jangan pergi mana-mana. Subhanallah. Itu manusia yang saya tengok depan mata, ya Allah, zaman sekarang ada lagi yang macam ni. Kan? Yang maknanya taatnya sampai macam tu sekali. Sebab kita tahu kat Mekah dia bukan macam kat Malaysia. Kita kalau berganjak setakat dari pintu depan masjid ke tepi masjid masih jumpa. Tapi kalau di Mekah sana kadang berganjak 1 meter je dah hilang. Kan ramai orang. Jadi tujuan suaminya bagi arahan ialah untuk menjaga isterinya supaya tak hilang. Jadi subhanallah, isteri yang taat seumpama ni, itu adalah satu yang luar biasa. Zaman sekarang susah nak jumpa. Tapi yang perlu kita fahami kat sini adalah sebenarnya dia seimbang dengan tanggungjawab seorang suami. Cuma bila kita faham separuh, kita rasa ada masalah lah. Padahal benda tu sebenarnya sangat sempurna, kan? Sangat baik dan lengkap. Dan sebenarnya dia adalah satu kaedah melindungi kita sendiri sebagai wanita. Kan? Jadi kalau suami bagi arahan, misalnya tamu datang jangan buka kipas, kan? Kita dah pernah bincang sebelum ni. Kita rasa macam nak memberontak, kan? Apa ni, tamu datang jangan buka kipas. Rupanya dia sebenarnya nak mendidik kita supaya jangan duk ngumpat. Sebab tiap kali tamu datang kita ngumpat. Bila buka kipas, tamu selesa. Akhirnya mengumpat sampai berjam-jam. Tapi bila tak buka kipas, cepatlah dia balik. Jadi kurang mengumpat. Sepatutnya dia buat keputusan bukan sebab bakhil, tapi sebab dia nak menjaga, nak mendidik isteri dia. Jadi itu kaedah je. Maknanya sebenarnya jadi mudah lah. Mudah sebenarnya tugas kita sekadar kita taat. Dan kalau misal kata kadang isteri ni petikai, habis macam mana kalau suami saya buat keputusan ikut nafsu dia, kan, ikut bukan macam mana yang Allah nak. Nombor 1, kita tak payah bimbang. Sebab suami tu yang kena jawab depan Allah. Itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Itu satu. Yang kedua, tugas seorang isteri adalah selalu mendoakan suami supaya suami itu menjadi pemimpin yang taat kepada Allah. Jadi kalau ada kebimbangan suami itu ikut nafsu, maka kita selalu doakan, ya Allah, jadikanlah suamiku sebagai suami yang takut kepada Engkau. Jadi setiap kali dia buat keputusan, semuanya adalah untuk kebaikan di akhirat. Itu situasi dia. Baik, di muka surat 213. 213, ini dia 3 situasi yang kita nak tengok macam mana yang dikatakan sebagai cara untuk kita berhadapan dengan orang yang mencaci. Baik, nombor 1, sebenarnya ada situasi orang ni yang kena bijak ni kita nak baca. Yang pertama, jika dia seorang yang jahil. Itu situasi pertama. Baik, apa yang kita kena buat? Maka diamkan saja kata-katanya dan berilah dia ilmu pada masa yang lain. Atau pilihan kedua, jawab kata-katanya dengan ringkas tapi penuh makna. Itu kalau orang tu jahil.
Jadi antara dua. Tadi yang Nabi buat kepada kaum Taif tu sebab orang Taif tu jahil. Jadi maka Nabi diamkan. Yang ni Nabi pilih untuk diamkan dan mendoakan mereka. Baik, yang kedua, jika dia sedang beremosi. Nah, kalau orang tu caci kita dalam keadaan dia tengah emosi, maka apa kaedahnya? Maka diamkan sahaja kata-katanya dan tunggu sehingga kemarahannya reda, kemudian betulkan kesilapannya. Atau balaslah dengan kata-kata yang membuatkan hatinya senang sehingga hilang kemarahannya. Baik, situasi ni macam yang kita pernah bincang sebelum ni, seorang wanita yang menangis di tepi kubur. Kan dia tengah emosi tu, nangis. Lepas tu Nabi tegur, ittaqillah wasbiri. Perempuan tu jawab apa? Pergi engkau. Dia halau Nabi. Pergi engkau, kau tak tahu apa yang tengah jadi. Dia tak tahu itu Nabi. Kan? Jadi maknanya dari situ, dari jawapan dia, kita dah boleh nampak, oh dia tengah emosi. Baik, bila dia tengah emosi, maka apa Nabi buat masa tu? Nabi balik, tak cakap apa-apa. Itu kaedah dia. Jadi kalau orang tu caci maki kita, kita tengok dia dengan muka merahnya, dengan kening terangkat, dengan gaya-gaya, memang gaya tengah emosi, dah diam. Sebab orang emosi ni dia dah ada blok. Dia tak masuk lah, nak cakap apa pun tak ada faedah. Nak diamkan dia. Ataupun kalau nak balas pun, kita buat sesuatu kata-kata, kita balas dengan sesuatu yang boleh meredakan kemarahan dia. Ini kalau dalam rumah tangga sangat penting. Jangan suami naik, kita pun naik juga. Dia terbakar, kita lagi marah menyala. Jadi sama-sama tu akhirnya dua-dua jadi api kan. Api sama api membakar, akhirnya sampailah boleh pergi kepada kemudaratan. Jadi kaedahnya bila dia tengah emosi, maka kita sama ada diam. Kalau rasa kalau bercakap kita tak boleh cakap elok-elok, kita diam. Antara dua je. Kalau rasa bila dia tengah emosi kita boleh cakap elok-elok, kita boleh membuatkan dia rasa reda, dia rasa tak marah lagi, okey, kita buka mulut, cakap. Tapi kalau rasa kita bercakap, akhirnya dia akan makin marah, diam. Diam tu bukan simpan bom. Diam simpan bom macam mana? Ni diam ni, dia penggenggamnya ke kain tu, kalau pinggan tu tonyo-tonyo span tu kan. Geramnya. Dia bukan gitu. Itu simpan bom sampai masa dia meletup. Tak. Diam tu istighfar, diam tu berzikir. Dalam keadaan kita kata kita nak padam api yang dah terkena serpihan dekat diri kita. Jadi buat kita sendiri pun jadi tak marah. Baik, itu kalau dia tengah emosi. Baik, yang ketiga, jika dia seorang yang alim, maka ketahuilah bahawa seorang alim yang benar tidak akan mengeluarkan kata-kata buruk, melainkan ada yang perlu diambil iktibar. Oleh itu, perhatikanlah butir kata-katanya dan ambillah iktibar daripadanya. Kerana apa yang penting bukanlah bagaimana dia berkata, tetapi apa yang dikatakannya. Baik, ini situasinya orang alim yang benar. Ulama yang benar. Sebab ulama ni ada dua. Satu, ulama yang betul-betul, ulama yang benar ni ulama yang memang diangkat kedudukannya di sisi Allah. Tapi ada satu lagi yang namanya ulama su'. Ulama su' ni tampilannya ulama juga. Dia tampil sebagai ulama tetapi dia mempergunakan agama dan ilmu itu untuk kepentingan dunia dia. Secara zahir kita tak nampak beza. Secara zahir kita nampak sama. Ini Allah yang tahu. Jadi kaedahnya kalau orang berilmu, ketika dia menyampaikan, walaupun kita nampak marah-marah macam ni, nak mudah faham kalau kat pondok-pondok kan, tok-tok guru pondok banyak yang garang kan. Kalau tak pernah masuk pondok, samalah kita. Cuma dia cerita kisah-kisah daripada sahabat-sahabat yang pernah ada kat pondok. Dia cerita memang tok-tok guru pondok ni banyak yang garang. Dan kadang-kadang dia anggap anak murid ni panas baran. Dia kata kan, apa sikit tangan dia tu pegang rotan je. Kan? Bukan dia rotan pun, yang dia rotan kadang meja kan, pintu gitu je kan. Kadang-kadang subuh tak bangun, habis digegar-gegar pintu kan? Dikatakan garang gitu kan. Jadi yang macam ni kan, kita tahu orang alim kan, tok-tok guru ni kadang orang alim ni dia bukan buat benda tu sebab nafsu dia. Untuk apa dia marah budak tak bangun subuh? Tak bangun sembahyang subuh, dia dah apa-apa kalau dia marah, penat je kan. Jadi memang dia buat tu tujuan untuk mendidik. Jadi di situlah kita perlu sangka baik, dan kita maknanya tak perlu kita tengok macam mana kaedah cara dia. Yang hari ni kadang-kadang kita mudah judge orang berilmu tu, kadang-kadang kita malah kata, oh dia ni kasar, tak patutlah bahasa dia. Dia jadi orang awam yang akhirnya buat judgement kepada orang alim. Patutnya terbalik. Terbalik kan, dari dulu orang alim yang keluarkan fatwa untuk orang awam. Sekarang dah terbalik dunia. Kan? Jadi akhirnya kita buat judgement. Padahal sebenarnya kalau orang alim, walaupun, sebab kita tahu kan, walaupun keadaannya nampak macam marah, tapi
kita tahu tadi kita dah sebut orang alim, ulama adalah orang paling baik dalam dunia. Maksudnya apa? Sebab dia paling tahu apa yang Allah kehendaki. Dan dia melakukan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi maknanya walaupun dia marah, dia paling tahu bahawa itu situasinya patut marah. Sebab Nabi SAW sendiri bukanlah manusia yang tidak pernah marah. Walaupun kita tahu Nabi SAW tu sangat lemah lembut, baik, sopan santun. Tapi ada saat dan detiknya Nabi marah. Sehingga ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan. Hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW bahawa Nabi SAW tu kalau berkaitan dengan urusan peribadinya, itu beliau baginda tidak pernah marah. Tetapi kalau siapa mengusik urusan agama, maka kemarahan baginda tidak akan ada yang dapat menahannya lagi. Maknanya marah yang sangat dahsyat kalau urusan agama. Jadi maknanya dia paling tahu waktu bila yang perlu marah. Bukan maknanya manusia baik ni yang tak pernah marah. Kita kalau nak letakkan garis pandang, kalau nak jadi orang baik, orang yang tak pernah marah, kita bukan duduk di alam manusia namanya. Kita duduk alam malaikat sekali lagi. Malaikat tak ada perasaan nak marah. Kalau duduk ke alam manusia, manusia tu marah. Kalau tiba-tiba kita bagi garis panduan, orang baik ialah orang yang tak pernah marah. Tak boleh. Marah tu Allah cipta dalam diri manusia. Ada kegunaan dia untuk menjaga maruah kita. Maka kena ada perasaan marah. Macam mana seorang ayah marah kalau anak perempuannya dibonceng oleh lelaki yang bukan mahram. Kan kena marah tu untuk bela maruah. Kalau tak marah, datang anak jiran sebelah, "Pakcik, saya bawa anak pakcik." Bawa lah. Nak pergi mana-mana boleh pakcik? Tak apa, okey je. Balik esok pagi boleh pakcik? Tak kisah. Kan maknanya tak terjaga maruah. Jadi kena ada perasaan marah dalam bab tu. Jadi sekarang ni yang paling tahu situasi-situasi yang patut marah itu adalah orang yang ada ilmu. Jadi kita ambil sekadar ilmunya, jangan tengok pada kaedah dia. Dialah yang akan salah di hadapan Allah kalau tiba-tiba dia marah kerana nafsu. Itu salah dia. Dia kena jawab depan Allah. Jadi ini 3 situasi bagaimana teknik atau kaedah kita nak berhadapan dengan celaan dan cacian manusia. Jadi kuncinya adalah kena bijak. Kalau tak ada kebijaksanaan membaca situasi manusia ni, sama ada orang tu tengah emosi ke, orang tu jahil ke tidak, kita tak ada kebijaksanaan itu, maka ambil balik semula kepada kaedah basic, baling buah kepada orang yang baling batu. Jadi nak tahu kita bijak tak bijak, jangan letak label sendiri, oh saya orang bijak. Itu tak boleh. Bijak dia kena ada orang lain yang ada orang lain yang tengok lah kan. Dan orang tu mestilah orang yang bijak juga, yang mengakui kebijaksanaan kita dalam menilai ni. Macam mana pun kita target, satu masa kita boleh faham. Sebab nak bijak ni kena ada ilmu. Satu masa kita harapkan kita boleh faham macam mana yang dimaksudkan dengan orang jahil. Orang jahil ni bukan mesti dia tak tahu. Kadang-kadang dia tahu, tapi dia tahu daripada sumber yang salah. Contoh seorang wanita Yahudi yang baling najis kepada Nabi. Dia bukan tak tahu itu Nabi. Jadi tapi Nabi diamkan. Maknanya bila Nabi diamkan menunjukkan perempuan tu jahil. Macam mana dia katakan perempuan tu jahil? Sebab perempuan tu baling najis kepada Nabi yang dia tahu itu Nabi, itu Rasul. Tapi dengan sebab dia mendengar khabar bahawa itu adalah orang gila. Jadi dia jahil lah. Dia dianggap jahil. Jadi macam orang buang sampah depan rumah kita. Buang sampah bukan takat tisu ni. 1 tong sampah. Satu plastik sampah tu dibuang betul-betul depan pagar rumah kita. Nombor 1 kena target dulu. Mungkin dia jahil. Check dulu kenapa dia buang sampah depan rumah kita. Dia kata, sebab awak buang sampah depan rumah saya. Padahal bukan kita yang buang. Tu maknanya tadi dia buat sebab jahil. Sebab dia sangkakan, dia silap sangka bahawa kita buat benda yang sama pada dia. Padahal bukan kita yang buat. Sebab tu kaedah paling mudah, buat baik. Balas baik dulu. Baik, muka surat 214. Ini kata-kata yang baik, dia ada 2 ciri-ciri dia. Untuk kita berkata dengan kata-kata yang baik, mesti ada 2 benda ni. 1, niat. Niat yang baik, niat yang betul. Dan yang kedua, diungkapkan pada tempat dan masa yang benar. Ini mestilah berdasarkan hukum. Jadi maknanya untuk menjadi orang yang mulut baik, bahasa kita kan mulut baik. Kan ada orang, dia suka bahasakan, saya mulut je jahat, hati baik. Maksudnya lawan mulut jahat, mulut baik lah. Baik, mulut baik, untuk dapat mulut yang baik ni, maknanya kita kena tahu juga hukumnya. Mana yang hukumnya wajib dan sunat, maka itulah yang baik. Jadi kena ada ilmu juga. Cuma apa yang kita boleh buat ialah kita jaga niat kita.
Kan? Pastikan niat kita betul dan kemudian apa yang kita ungkapkan tu sesuai dengan syariat di sisi Allah. Itu barulah akan dikatakan kata-kata kita sebagai baik. Kalau tak boleh nak pastikan, maka pilihlah untuk diam. Dan tak boleh nak pastikan ni baik ke tak baik ni, diam. Diam tu lebih baik. Baik, ada doa dia. Ni doa yang Nabi SAW ajarkan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak disenangi, termasuk kalau orang mencaci, mencela kita. Baik, doa dia, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan selain Engkau, tiada yang dapat menolak keburukan selain Engkau, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Bahasa mudah kita ginilah, bahasa nak faham. Ya Allah, baik ke kalau ada kebaikan ni Engkau lah yang bagi. Kalau ada keburukan ni aku tak boleh buat apa-apa melainkan Engkau ya Allah yang tolak keburukan ni. Dan kemudian yang ketiganya, tak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Senang kan? Tidak ada kekuatan selain daripada Allah. 3 je poin dalam doa. Jadi maknanya kalau ada kebaikan tu Allah lah yang mendatangkan, kita tak mampu buat apa-apa. Kalau orang ni tiba-tiba caci kita, Allah juga yang izinkan. Dan Allah juga yang boleh tolak cacian orang ni. Kita tak boleh buat apa-apa. Kan? Dan tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Dari situ kita memohon supaya Allah kuatkan hati kita. Ni orang perempuan, hati masalah hati ni cukup rapuh gitu kan. Hati kita ni orang silap cakap pun kita dah terasa hati. Padahal dia silap. Jelas-jelas dia silap kan. Dia dah minta maaf tapi kita kata hati yang luka masakan kembali pulih. Kita tetap rasa dah luka kita kata kan. Padahal dia silap. Itu maknanya bacalah doa ni banyak-banyak, kita mohon supaya Allah jaga hati kita dan juga Allah bagi kekuatan pada kita. Bahawa dunia ni bila lepas setelah kita mati baru kita akan sedar tak ada apa-apanya urusan dunia ni, yang apatah lagi sekadar orang sakitkan hati kita, kemudian kita nak sakit hati, kemudian sampai kita murung, sampai solat kita tak khusyuk, sampai tak selera makan. Kita sebenarnya sedang mencelakakan diri kita. Dan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang Allah izinkan dia sebagai ujian kepada kita. Jadi setelah kita mati, kita tak mau menyesal dengan apa yang kita dah buat kat dunia ni. Apalagi sebab kita sakit hati dengan dia, lepas tu kita mengumpat pula kat orang lain. Kita mengumpat pasal dia kat orang lain. Yang mengumpat tu dosa. Yang dia sakitkan hati kita tu urusan dia. Kan? Kita dah buat dosa atas sesuatu yang sepatutnya kita tak buat benda tu. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. La haula wa la quwwata illa billah. Allah bagi kekuatan kepada kita untuk betul-betul menyedari dan memahami hakikat kehidupan kat dunia, dan seterusnya bertindak untuk kita kemudian lebih fokus kepada akhirat dan juga kepada amal-amal kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil